Okey, mitosis adalah sebahagian daripada kitaran sel di mana kromosom dalam nukleus sel dipisahkan kepada dua set kromosom yang sama. Sel kromosom ini berada di dalam nukleus sendiri. Terdapat dua tempo mitosis, iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Okey, interfase ni adalah tahap di mana sel anak yang baru terhasil daripada pembelahan atau mitosis yang mempersiapkan pembelahannya. Okey. Untuk profase ni pula, membran inti mulai rosak menjadi bahagian-bahagian kecil fragmen benang-benang kromatin memandat menjadi kromosom. Kemudian metafase ni pula, kromosom mulai berjajah pada bidang pembelahan. Okey, mitosis ni adalah suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Tujuan mitosis ni adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Seterusnya untuk anafasa, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafasa kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya adalah sama. Seterusnya untuk telofasa pula, telofasa ni adalah membran inti mulai kembali bergabung. Maksudnya kromosom tu mulai meregang. Seterusnya sitokinesis ini ialah pembahagian sitoplasma, adalah peringkat akhir dalam proses pembahagian adalah dua sel anak yang mempunyai genetik yang serupa dan mengandungi set lengkap bahan genetik. Okey, kedua-dua sel anak memasuki interfasa dan kitaran ini akan berulang secara berulang. Assalamualaikum, saya Muhammad Iskandar Nasri bernombor PJ 2315111085. Sekarang saya akan menerangkan tentang meiosis 1. Meiosis ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel anak dengan setengah jumlah kromosom atau sel haploid. Mitosis terdiri dari dua tahap. Meiosis terdiri daripada dua tahap, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang saya akan menerangkan tentang profase 1. Profase 1 ni sepasang kromosom homolog, kromosom yang berasal dari orang tua yang berbeza, berpasangan dan mengalami penukaran fragmen genetik yang disebut crossing over. Ini menciptakan variasi genetik. Inti sel mulai menghilang dan spindle fiber mulai terbentuk. Dan seterusnya metafasa. Metafasa ini ialah pasangan kromosom homolog mengatur diri pada piring metafasa. Spindle fiber melekat pada sentroma setiap kromosom. Dan seterusnya anafasa 1. Anafasa 1 ni kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Perpisahan ini menyebabkan setiap sel anak mendapatkan satu kromosom dari setiap pasangan homolog. Dan seterusnya telefasa 1. Telefasa 1 ni kromosom mencapai kutub sel. Inti sel mulai muncul dan sel biasanya mengalami pembelahan sitoplasma, menghasilkan dua sel anak yang setiap satu memiliki setengah jumlah kromosom. Dan seterusnya sitokinesis. Telefasa 1 akan disusuli dengan sitokinesis yang menghasilkan dua sel anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nukri Rafi bin Muhammad Syukuri. Saya ingin menceritakan tentang proses
proses meiosis ini. Pada proses ini, kromosom ini terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sel trauma, dan juga pemberan nukleus dan nukleus akan menghilang, dan juga gantian genome akan terbentuk pada fase ini. Apabila tiba di mata fase itu, kromosom secara lawak akan tersusun pada saat peristiwa dan terikat pada gantian genome. Dan juga pada fase ini akan berakhir apabila sel trauma berubah. Pada akhir fase 2, kromosom akan bergerak ke kutub persentangan didahului oleh sel trauma. Pada dalam fase 2, kromosom telah tiba di kutub yang bertentangan, dan juga gantian genome akan menghilang. Kromosom sel anak akan separuh daripada kromosom sel induk. Proses fase 2 ini akan berakhir apabila dengan proses sitokinesis, iaitu pembelahan sel menjadi dua sel anak yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Musara binti Abdul Rauf daripada Seksyen 11. Dan saya Ibu Pada Panggilan Putri Safruddin dari Seksyen 11. Di sebelah saya ini merupakan model sintesis protein. Sintesis protein adalah sesuatu yang sangat berkait dengan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Semua manusia memerlukan makanan dan juga minuman kerana ia penting untuk melangsungkan hidup. Pernah tak kita rasa badan kita ni cepat penat, lesu dan rasa malas? Padahal tak banyak makanan kita makan. Hal ini terjadi kerana kita kekurangan zat protein di dalam tubuh. Tanpa makan dan minum, tubuh manusia akan kehilangan nutrisi dan zat seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral dan zat penting lain. Makanan yang dimakan oleh manusia setiap hari akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan akan dicerna. Kemudian, ia diproses dalam badan untuk menjadi tenaga. Proses pencernaan itulah yang dinamakan sebagai proses sintesis protein. Manusia memerlukan satu proses untuk mencipta bahan protein ini dalam tubuh. Ia dinamakan proses sintesis. Proses ini berfungsi untuk menukar asid amino kepada protein. Pembentukan protein atau proses sintesis protein ini memerlukan sambungan enzim, RNA dan DNA. Tahap sintesis protein ada dua, iaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah peringkat pertama yang mesti dilalui dalam proses sintesis protein. Untuk tiba di ribosom, DNA memerlukan RNA. Translasi pula tahap kedua, iaitu selepas melalui peringkat transkripsi. Peringkat translasi ini ialah satu proses di mana DNA diterjemahkan sebagai rantaian protein atau polipeptida diperoleh. Sebagai bahasa ringkas, sintesis protein adalah satu proses yang harus dilakukan untuk mencipta zat protein pada DNA yang dilakukan oleh RNA. Seperti yang kita tahu, kekurangan zat protein akan menyebabkan badan cepat letih, lesu dan tidak bermaya. Selain itu, badan juga akan cepat diserang penyakit akibat kurangnya nutrisi dalam badan. Jadi, untuk mengatasi ini, kita perlu memakan makanan yang mengandungi banyak protein seperti susu, telur dan daging. Hai, sekarang saya nak terangkan pasal struktur DNA. Okey, saya nak kenalkan macam mana pembentukan DNA. First kali, pembentukan block of DNA. Sugar phosphate akan bercantum dengan base. Okey, untuk membentuk satu nukleotide, kenapa nama dia sugar phosphate? Sebab dia adalah gabungan gula dengan fosfat. Okey, yang kedua, DNA strand. Lepas dah terbentuk banyak nukleotide, dia akan bercantum panjang-panjang dan kita panggil dia sebagai DNA strand. Okey, which means dia membentuk panjang. Okey, yang ketiga, double strand DNA. Nama pun double strand, maksudnya ada dua strand bercantum sekali. Okey, so dekat sini kita panggil sugar phosphate backbone. Sugar phosphate
Okey, yang tengah ni yang ada label A, B, C ni kita panggil DNA pair. Okey, yang label A tu kita panggil sebagai adenine. Yang T tu ialah thymine, C ialah cytosine dan G ialah guanine. Okey, yang keempat DNA double helix. Okey, bila bentuk dah jadi double strand, DNA ni sifat dia ialah bentuk bersih helix. Okey, iaitu bentuk bersilang. Sebab itulah dipanggil sebagai DNA double helix.